Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas kita hari ini, cikgu akan menerangkan tajuk bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey. Dalam tajuk ini, awak perlu mentakrifkan apa itu reka bentuk dan teknologi dan awak perlu mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Okey. Okey, definisi reka bentuk dan teknologi 1.1.1. Kita tengok apa itu definisi reka bentuk dan teknologi. Okey, yang pertama, reka bentuk. Apa itu reka bentuk? Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Maksudnya ialah pengetahuan kita tentang sesuatu bahan yang kita susun secara terancang untuk hasilkan satu produk yang boleh kita gunakan dalam kehidupan seharian. Okey. Itu ialah reka bentuk. Okey, teknologi. Apa itu pula teknologi? Teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat ataupun tenaga ataupun sistem untuk memudahkan tugasan manusia. Okey, maksudnya teknologi ni dia kita gunakan ilmu sains dan matematik, okey, untuk menghasilkan sesuatu produk tu. Kita masukkan, kita aplikasikan ilmu sains dan matematik dengan gunakan sumber semula jadi untuk jadikan alatan ataupun tenaga ataupun sistem yang boleh memudahkan tugasan manusia. Okey, contoh dia macam mesin. Mesin adalah sesuatu benda yang menggunakan teknologi. Okey. Seterusnya, reka bentuk dan teknologi. Okey, reka bentuk dan teknologi ini ialah gabungan, okey. Gabungan antara reka bentuk tadi dengan teknologi, okey. Merupakan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik, okey, untuk memudahkan kehidupan manusia. Okey, so digabungkanlah reka bentuk dan teknologi ni. Maksudnya pengetahuan yang kita tahu tadi, kita gabungkan dengan aplikasi ilmu matematik dan sains tadi. Okey. Okey, perubahan reka bentuk dan teknologi. Okey, awak tengok. Contoh yang diberi ialah basikal. Okey, basikal dulu, zaman atuk-atuk kita kan. Okey, ada basikal tua je. Okey, kemudian dibuat inovasi, dibuat, ditambahkan dengan teknologi, jadi basikal macam ni. Basikal sebelah tu kan. Itu kira macam basikal moden lah setelah ditambahkan teknologi. Okey. Telefon. Dulu pakai telefon siap ada ganggang lagi. Kan? Siap ada dial macam tu, pusing-pusing lagi dial dia kan. Sekarang ada lagi tak? Tak ada kan? Okay, so zaman berubah, teknologi pun berubah. So sekarang ni telefon rumah pun yang wireless punya. Maknanya tak ada wire, tanpa wire. Digunakan apa? Kalau tak ada wire, kita gunakan bateri. Okey, telefon tu gunakan bateri. Okey, seterusnya bidang reka bentuk dan teknologi. Okey. Bidang reka bentuk dan teknologi ni ada dua. Satu konkret, satu lagi abstrak. Okey. Apa maksud konkret? Okey. Bidang reka bentuk dan teknologi yang konkret ni ialah sesuatu yang boleh disentuh. Okey.
Dan manakala abstrak pula ialah sesuatu yang boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang. Okey, kita just boleh lihat je tapi kita tak boleh sentuh dia. Okey. Okey, contoh produk. Okey. Okey, bagi konkret ada dua, terbagi pada dua, iaitu teknologi dan satu lagi ialah seni. Okey. Dari segi teknologi itu seperti peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian dan persenjataan. Ini semua yang gunakan teknologi untuk menghasilkan produk-produk itulah. Okey. Yang kedua ialah seni. Okey, seni seperti seramik. Seramik ni macam pasu seramik tu kan. Kan kita nampak dia punya seni kat situ. Okay, seni masakan, seni lukisan, seni alat muzik, okay, arca, seni halus, sulaman dan anyaman. Itu konkret. Maksudnya kita boleh sentuh dia. Okay. Manakala yang abstrak pula, sesuatu yang kita boleh lihat tapi kita tak boleh pegang. Okay, kita tak boleh sentuh dia. Kita tak boleh pegang lah. Okay. Contoh dia, abstrak ni ada dua juga, iaitu perkhidmatan dan komunikasi. Okay, perkhidmatan. Dalam perkhidmatan kita ada perkhidmatan pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran, proses dan langkah dan sistem pengairan. Okay. Komunikasi pula kita ada bahasa, kita ada atur cara, kita ada bunyi, isyarat dan suara, persuratan, pengiklanan dan grafik. Okay. Macam bunyi, macam isyarat, macam suara dalam komunikasi kan. Okay. Itu yang dikatakan dia tergolong dalam abstrak sebab kita boleh dengar macam bunyi kan, kita boleh dengar tapi kita tak boleh pegang bunyi tu. Macam suara kita, macam suara cikgu ni, awak boleh dengar suara cikgu tapi awak tak boleh pegang suara cikgu. Okay. Okey, 1.1.2 elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Okey, elemen. Apa itu elemen? Elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk tulisan ataupun lakaran. Okey. Maksudnya elemen ni ialah benda perkara yang dapat kita dia akan membantu, okey, dia akan membantu seseorang dalam bentuk lukisan ataupun lakaran. Maknanya bila contoh cikgu ada idea. Cikgu ada idea dalam kepala cikgu. So cikgu nak menzahirkan, mengeluarkan idea cikgu dalam bentuk lukisan ataupun dalam bentuk lakaran ke. So apa yang cikgu apa elemen yang ada kat situ ialah contoh cikgu melukis. Okay, cikgu melukis buat lakaran. Lakaran cikgu gunakan garisan kan. Nak melukis tu mestilah ada garisan-garisan dia kan. So garisan itu adalah adalah elemen lah. Okay, garisan tu yang membantu cikgu untuk luahkan cikgu punya idea. Okay, untuk katakan cikgu nak tunjuk ke awak kan. So cikgu lukis. Bila cikgu lukis, cikgu buat garisan. Garisan tu adalah perkara ataupun elemen dalam cikgu menyampaikan idea cikgu tadi. Faham tak? Okey. Okey. Bagi menghasilkan satu reka bentuk yang baik, mereka perlulah mengubahsuai unsur reka bentuk yang dihasilkan sehingga mencapai kehendak pelanggan. Okey. So, kalau nak satu reka bentuk kita tu menjadi lebih baik, so kita perlu ubah suai lah. Okay, unsur yang ada pada reka bentuk tadi, kita kena ikut apa yang pelanggan kita mahukan. Okay. Elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Okay, ini adalah elemen-elemen reka bentuk. Okay, macam cikgu cakap tadi garisan kan. Tu elemen dia. Garisan ni dapat membantu cikgu untuk luahkan ataupun untuk mengeluarkan idea cikgu. Okay.
melalui lakaran tadilah ataupun lukisan yang cikgu buat tadi. Okey. Okey. Yang pertama garisan. Kemudian kita ada rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Ada 7 di situ. Okey. Ada 7 elemen. So, cikgu nak awak tolonglah hafalkan, ingat dalam kepala apa itu elemen reka bentuk. Ada 7 elemen ni cikgu nak awak tolong hafalkan. Kena ingat sebab elemen reka bentuk ni dari form 1 ni, dari yang cikgu start ajar awak ni sampailah awak tingkatan 3 nanti, awak akan applykan elemen reka bentuk ni dalam setiap lakaran awak. Okey. Form 1, Form 2, Form 3 ada lakaran. So, dalam setiap lakaran mesti ada elemen. Elemen reka bentuk mesti ada. So, itu sebab cikgu perlu ingatkan ke awak kenalah hafal. Ingat dalam kepala. Faham dan ingat. Okey. Okey, seterusnya. Okey, garisan. Okey, garisan. Apa itu garisan? Garisan ialah cantuman, okey, ataupun sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Okey, garisan ni adalah titik. Katakan cikgu buat satu baris ni titik. Okey, yang titik-titik yang cikgu buat sepanjang-panjang tu, itu ialah kita boleh panggil dia sebagai garisan. Okey, bila kita susun titik-titik tu dalam satu line, itu ialah garisan lah. Okey, okey, ataupun cikgu tak buat titik-titik, cikgu sambungkan titik-titik tadi. Okey, yang sambungan titik-titik tu pun akan membentuk satu garisan. Boleh? Okey. Okey. Yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Okey, garisan ni biasanya dia adalah dia punya panjang dia punya jarak dia. Okey. Apa fungsi garisan ni? Kenapa kita buat garisan? Okey, yang pertama untuk menunjukkan kestabilan. Okey, garisan yang kita buat tu nak tunjukkan stabil tak? Okey. Nak tunjukkan kita punya lukisan tadi tu stabil tak? Kalau sengit sikit ke, ya itu akan mempengaruhi kestabilan pada garisan kita tadi. Okey, so kalau kita buat garisan tu cantik, itu kita maknanya gambar yang kita lukiskan tu stabil lah. Okey. Okey. Yang kedua, membahagikan dua ruang kawasan. Katakan pada garisan pada slide ni cikgu letakkan ataupun cikgu buat satu garisan tengah-tengah dia. Okey. So bila cikgu buat garisan tengah-tengah, satu garisan tengah-tengah, kita akan dapat dua bahagian. Okey, pada slide ni tadi kalau cikgu lukiskan satu garisan tengah-tengah, kita akan dapat dua bahagian kan cikgu cakap kan? Okey, daripada menunjukkan kestabilan sampailah menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Itu sebelah kiri. Okey, kemudian membahagikan dua ruang kawasan sampailah mewakili ketegangan antara dua titik. Itu dah jadi sebelah kanan. Okey, so dekat situ ada dua garisan. Dua bahagian. Cikgu just buat satu garisan tengah-tengah aja. Okey, so dah terbahagi kepada dua ruang. Okey, dua kawasan. Okey, yang ketiga, menunjukkan arah ataupun aliran. Okey, dengan garisan ni juga kita boleh lukiskan anak panah. Bila kita lukis anak panah, itu dah menunjukkan arah. Kan, anak panah biasanya mesti penunjuk arah, kan? Okey, ataupun carta alir. Kalau cikgu lukiskan garisan, okey, atas kita katakan macam carta organisasi kelas. Okey, contoh cikgu bagi contoh. Carta organisasi kelas. Okey, nama atas sekali guru kelas.
Okey, guru kelas. Okey, bawah guru kelas cikgu letakkan arrow. Cikgu lukiskan anak panah ke bawah. Okey, bawah cikgu ialah ketua tingkatan. Betul tak? Kemudian bawah ketua tingkatan cikgu letakkan lagi satu arrow, penolong ketua tingkatan. Nampak tak? Dari situ cikgu hanya menggunakan garisan dan garisan itu dapat menunjukkan pergerakan arah ataupun pergerakan aliran dia. Daripada guru tingkatan kepada ketua tingkatan dan juga kepada penolong ketua tingkatan, dan bawah-bawah sekali lah, bawah-bawah tu ada AJK apa semua tu kan, bendahari, setiausaha semua tu kan. Okey, kemudian fungsi garisan seterusnya menunjukkan perhubungan antara elemen. Kemudian mewakili ketegangan antara dua titik, menunjukkan kestabilan dan kerehatan, menunjukkan objek itu jauh ataupun dekat. Menunjukkan daya gerakan yang dinamik, mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu. Itu je lah. 2, 4, 6, 8, 9. Ada 9 fungsi garisan kat situ. Okey. Kemudian ni contoh-contoh ya. Contoh-contoh fungsi garisan. Fungsi garisan, contoh-contoh dia. Yang pertama, membahagikan dua ruang kawasan. Macam jadual, contoh yang dibagi tu jadual, bahan dan RM, harga. Bahan dia kopi, susu, gula. Harga RM RM4, RM2.20 dan RM2.50. Nampak tak? Kat tengah-tengah, kalau kita buat jadual, mesti ada garisan tengah-tengah dia kan? So, garisan itu akan membahagikan dua kawasan. Bagi menarik perhatian ke lokasi tertentu. Macam kalau jadual tu dia nak bahagikan lah. Bahan dia apa? Harga berapa? So, dibagikan dua. Gunakan garisan. B, menunjukkan pergerakan ataupun aliran seperti laluan papan tanda. Yang ni cikgu cakap tadi, arrow. Anak panah. Kalau anak panah, mesti secara tak langsung dia akan menunjukkan pergerakan arah. Ataupun yang carta alih tadilah yang cikgu cakap tadi kan. Ketiga, NC, menunjukkan perhubungan antara elemen. Contoh dia gear serong ataupun gear helix. Gear. Antara gear-gear ni, kita nampak macam kalau kita perhatikan betul-betul, kita nampak macam satu garisan kan. Tapi garisan tu berulang-ulang. So, bila garisan tadi, bila kita lukis balik, kita nampak macam gear tu bercantum. So, menunjukkan ada perhubungan antara elemen-elemen tadi. Yang ketiga, yang keempat, mewakili ketegangan antara dua titik seperti garis lurus pada tali gitar. Tali gitar tak ada yang kendur kan. Semuanya tali gitar tu dia tegangan. So, bila kita buat garisan tu, kita akan nampaklah macam nampaklah ketegangan tali pada gitar tadi. Seterusnya menunjukkan kestabilan dan kerehatan seperti garis melintang pada batu bata. Kalau kita tengok pada gambar rajah batu bata tu, kita nampak macam dia melintang kan, nampak melintang. So kita nampak batu bata tu stabil lah. Seterusnya menunjukkan keseimbangan. Contohnya, garisan menegak pada tali jam. Garisan menegak ni menunjukkan seimbanglah antara dua tali ni lah. Kalau jam kalau awak tengok betul-betul, dia ada tali yang atas dengan tali yang bawah kan. So, contoh yang diberi tu, garisan menegak tu menunjukkan keseimbangan pada jam tangan. G, menunjukkan daya gerakan yang dinamik seperti garisan serong pada kotak. Ni kotak ni bukan necktie tau. Ni kotak.
Okey, kalau garisan pada kotak ni dia serong kan. Okey, bila dia serong kita akan nampak macam kotak tu macam berlaku satu pergerakan pula. Okey, nampak macam macam mana cikgu nak cakap nampak macam bergerak lah dia punya bila dilukis garis-garis condong tadi, serong tadi. Nampak dekat atas dekat penutup dia lain macam ada bergerak je kan. Ni kat badan dia, badan kotak tu. Okey. Okey, kemudian mewakili gerakan dan tenaga yang berpandu. Contohnya air. Okey, kalau kita tengok kat sini air nak menitik kan. Air nak menitik tu ni lukisan ni. Okey, lukisan. Okey, bila lukisan digunakan garisan. Okey. Okey, contohnya pipe air ni nak keluarkan air ni nak menitik. So, bila kita lukis menggunakan garisan, kita nampak macam air tu nak keluar dari pipe dan nak menitis turun ke bawah. Okey, turun ke sinki. Okey, kemudian menunjukkan objek itu dekat jika garisan tebal digunakan. Garisan nipis atau halus menunjukkan objek tu jauh. Dia macam kalau kita tengok contoh katakan spotlight. Okey, spotlight malam-malam. Kalau spotlight buka, kalau cikgu jauh dari spotlight tu, cikgu akan just nampak macam satu titik je cahaya dari spotlight tadi. Tapi kalau cikgu pergi dekat-dekat, cikgu akan nampak wah sebiji lampu spotlight. Sama jugalah macam kalau kita tengok apa tu? Kalau awak pergi KL kan, awak tengok menara KL ke ataupun awak tengok menara KLCC ke kan. Dari jauh nampak kecil je. Kan? Nampak memang kecil je. Tapi cuba awak pergi dekat-dekat, awak pergi KLCC tu, awak akan nampaklah yang menara tu sebenarnya besar, tinggi. Okey. Okey, pada buku teks tu, okey, kalau awak tengok, dia gunakan garis tebal untuk supaya kelihatan objek tu nampak dekat dengan kita. Okey, dan kalau garisan tu halus, macam ada tak ada je kan, itu maksudnya dia nak tunjukkan objek tu berada jauh dari pandangan mata. Okey, seterusnya ni kalau nak buat lakaran lah. Step by step. Nampak? Mak Ura siapa ni? Dah siap dah gambar Mak Ura. Girlfriend siapa ni? Okey, nampak tak? Ini salah satu daripada macam lukisan yang mengelirukan. Dia nak apa tu? Kira macam dua dalam satu lah. Dalam satu lukisan ada dua pandangan. Okey? Satu yang awak nampak ialah apa yang awak nampak satu tu? Okey, satu awak akan nampak satu nenek dan datuk saling pandang-pandang kan? Saling berpandangan. Satu lagi yang awak nampak ialah dua orang lelaki sedang duduk bersandar dan dua-dua pakai topi dan seorang tengah main gitar. Nampak tak? Kalau tak nampak, awak kena tenung betul-betul kat situ. Baru awak nampak. Okey. Okey, seterusnya. Ni garisan yang menunjukkan pergerakan. Kalau kita tenung lama-lama pada garisan hitam putih tu, awak akan rasa macam benda tu macam berpusing je. Nampak tak? Dia akan macam ada seolah-olah ada pergerakan kat situ. Kan? Okey, itu A garisan. Okey, sekarang kita masuk B pula. Okey, rupa. Okey, rupa tu apa?
hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Okey. Rupa tu terhasil daripada hujung garisan dengan permulaan dia. Okey, contoh dia kalau nak lukis bulat. Okey, satu titik dulu. Okey, satu titik dulu. Titik awal dia. Titik awal. Lepas tu awak lukiskanlah, awak buat bulat. Tak. Awak berhenti dekat titik yang asal tadi. Titik permulaan dia tadi. So, awak akan dapat satu bentuk satu rupa bulat. Okey. Okey, kalau dari segi rupa ni pula, okey, ada dua bahagian. Okey, satu rupa geometrik, satu lagi rupa organik. Okey, kalau rupa geometrik ni biasanya dia ada sudut, dia ada penjuru, ada bucu. Itu geometri lah. Okey, contoh dia segi 4, segi 3, segi 3 kan. Ataupun segi 4, macam ni segi 4. Segi 4. Itu yang ada sudut, yang ada penjuru, itu kita panggil dia rupa geometri. Okey. Tapi kalau rupa organik ni dia bebas. Dia bebas. Okey. Dia tak ada bentuk-bentuk khusus, dia tak ada bentuk yang okey, kalau kita tengok tu kita kata oh itu bukan tu. Itu bukan organik sebab dia ada bucu. Kalau ada bucu, ada sudut, itu ialah geometri. Yang organik ni contoh dia kalau cikgu bagi contoh daun. Lukis daun kan? Lukis daun. Daun ada tak? Daun tu berpetak, ada tak? Tak ada kan? Okey. So, bila daun tu tak ada petak ataupun dia tak ada sudut, itu ialah rupa organik. Okey? Seterusnya, mana ni? Itu contoh rupa geometrik. Ada bulat, ada oval, ada diamond, ada rhombus, ada triangle, segitiga Segi 4 sama, segi 4 tepat. Okey, macam-macam lah. Oktagon lah. Okey, semua-semua tu lah. Itu ialah rupa geometrik. Sebab apa? Sebab dia ada sudut. Sebab dia ada bucu. Okey. Okey, kalau rupa organik pula, macam ni lah. Dia tak ada bucu, dia bentuk dia sendiri. Okey, bentuk dia sendiri. Dia bentuk yang bebas. Okey. Kalau bentuk love, bentuk love macam ni kan. Bentuk love. Okey, bentuk love ni organik ke ataupun geometri? Okey, betul dia ialah bentuk organik sebab dia tak ada bucu, dia tak ada sudut, dia tak ada penjuru. Okey. Itu contoh-contoh dia bebas lah maksudnya. Okey, bunga ni bentuk bebas. Okey, kemudian bentuk yang ketiga ialah bentuk. Yang ketiga ialah bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu serta mempunyai lebih daripada satu permukaan. Okey. 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 Ketiga-tiga ruang, isi padu dan permukaan ni, okey, kita boleh dapat lihat pada bentuk abstrak ataupun bentuk konkret, dua-dua ada. Okey. Kalau bentuk abstrak, kita boleh tengok dari pandangan sudut, pandangan 3D lah. Okey, pandangan 3 dimensi. Okey, iaitu ilusi lah. Okey. Dalam bentuk konkret pula, dia ada bentuk dan dia boleh dipegang. Bentuk tadi tu boleh dipegang konkret. Okey. Okey, ni contoh dia. Okey. Dia sebenarnya ini adalah satu lukisan, tapi lukisan tadi tu dia buat seolah-olah garisan tersebut yang dilukis tu seolah-olah macam kita nampak macam
Macam ada tangga-tangga lah kan. Macam boleh masuk ke bawah tu kan. Boleh turun ke bawah lah, ada tangga-tangga. Tapi sebenarnya dia hanya satu lapisan je kertas atau kertas biasa. Tapi ilusi mata kita nampak seolah-olah macam ada bentuk pada kertas tu yang boleh kita turun ke bawah. Nampak tak? Okay. Tu ilusi 3D lah. Okay. Macam ni. Yo. Cantiknya kan? Okay. Dia lukis pada kertas seolah-olah macam ada pula dia bawa kawan cameraman duduk sebelah dia. Tapi sebenarnya itu ialah lukisan. Okay. Bentuk abstrak ataupun bentuk ilusi. Okay. 3D. Hanya ilusi je lah. Macam mata kita ditipu lah. Macam tu. Nampak? Mural yang dibuat. Padahal tu lantai je. Lantai biasa je. Tapi dia buat seolah-olah macam dia berada di atas satu bumbung kan. Macam dia kononnya dia panjat bumbung tu. Dan siap pegang lagi tu. Okay. Putih ni. Okay. Seterusnya ialah texture. Apa benda texture tu? Okay. Texture ataupun jalinan. Okay. Texture ni ialah teknik yang boleh memberi impact ataupun memberi kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan ataupun pada objek. Okay, maknanya teknik dia ni nak bagi lagi kuat lah. Macam kalau mata kita tengok benda tu ataupun mata kita tengok permukaan tu, kita dah tahu dah. Permukaan duit shilling ni kasar. Kan ada berlekuk contoh Okay, so tekstur ni dia ada dua. Tekstur atau jalinan ada dua. Satu jalinan sentuh, satu lagi jalinan tampak. Yang tampak ni kita tak boleh pegang lah. Kita just boleh nampak je. Okay. Okay, kalau yang sentuh ni kita boleh rasa permukaan dia. Okay. Permukaan kasar ke ataupun permukaan halus ke. Okay, lembut ke. Okay. Berkilat ke. Okay, licin, kesat, keras, semua kita boleh nampak lah kat situ dan kita boleh sentuh lah. Okay. Ini contoh dia. Okay. Walaupun dia hanya lukisan, okay, tapi kita rasa seolah-olah lukisan tu tadi, permukaan kayu. Katakan lukis gambar kayu, tapi rasa macam kayu tu kasar je. Okay. Okay. Seterusnya ialah saiz. Saiz ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Okay, saiz tu ialah ukuran dia lah, dimensi. Dimensi tu pun ukuran lah bagi sesuatu objek. Okay. Okay, dalam saiz kita boleh tahu kedalaman objek, okay, jarak, okay, jarak objek tu, berapa panjang dia, berapa tinggi dia, itu ialah saiz. Okay. Saiz penting untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Okay. Okay, seterusnya ialah warna. Okay. Warna memberi kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Okay, ni dalam seni pun awak belajar ni. Kan? Warna memang ada dalam seni. Okay. Awak belajar warna primer, warna sekunder, warna tertier. Okay. Warna primer ada 3 je. Biru, kuning, merah. Itu warna utama lah. Primer tu maksudnya utama lah. Okay. Okay. Kemudian kita dapat pula warna sekunder. Macam mana dapat warna sekunder tu? Warna sekunder tu ialah warna campuran. Okay, 3 tadi kan? Okay, merah, kuning, biru. Okay, campuran merah dengan kuning akan menghasilkan color jingga. Nampak tak? Kat situ dia tulis warna sekunder kan? Warna sekunder tu ialah warna yang terhasil selepas dua gabungan warna
pada warna primer. Okey, warna primer, dua warna primer tu kita gabungkan dapat satu warna sekunder. Okay, contoh dia, merah campur biru jadi ungu. Dapat satu warna baru, warna ungu. Warna ungu tu ialah warna sekunder. Okey. Okey, macam-macam lagi lah. Okey, warna biru campur warna kuning akan terhasil warna hijau. Okey. Okey, so kalau warna sekunder dah terhasil, kita campurkan pula warna sekunder ni, dia akan membentuk warna tertia. Tertia maksudnya warna ketiga. Primer, sekunder, tertia. Tertia ni maksudnya dah lagi banyak lah. Gabung-gabung warna tu dapatlah warna yang ketiga. Warna sekunder tadi kita campur-campurkan, gabung-gabungkan, dapat warna ketiga. Okey, warna tertia. Okey, seterusnya, mana ni? Okey, melalui warna juga kita boleh mengekspresikan keadaan ataupun perasaan. Okey. Okey, warna panas contoh dia. Warna panas tu yang terang dan jelas. Okey. Kalau warna panas ni biasanya contoh dia warna yang ceria lah. Warna yang macam orange, warna-warna terang. Okey. Warna merah, bila cikgu pakai baju merah aja, cikgu rasa bersemangat. Sebablah cikgu rumah alfa, rumah merah, semangat. Okey. Warna yang kita rasa macam bila kita pakai warna tu, contoh cikgu pakai baju warna yang ceria, warna merah, warna kuning. Kita rasa macam rasa macam happy je. Macam ceria je. Okey. Okey, warna merah hingga kuning itu ialah warna panas. Okey, warna sejuk ni warna yang lembut-lembut, warna yang tenang, Okey, memberi kesan redup, tenang, damai. Yang sejuklah mata memandang. Okey. Okey. Contoh dia warna ungu sehingga hijau. Okey, warna ni biasanya warna yang pastel. Pernah dengar pastel tak? Kalau pernah dengar, warna-warna macam tu lah. Warna yang lembut, soft. Macam tudung cikgu ni warna pink soft pink. Tu warna sejuk lah. Warna yang tenang je. Awak tengok muka cikgu tenang je kan sebab cikgu pakai tudung pink. Okey, kemudian ruang seterusnya ialah ruang. Okey, ruang. Ruang kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan supaya objek kelihatan lebih jelas. Okey, ruang terbagi pada dua. Satu ruang nyata, satu lagi ruang ilusi. Okey, ruang nyata tu ruang fizikal. Okey, ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran. Ruang ilusi itu pula ialah ruang tampak. Okey, ruang yang terhasil apabila dua objek tersebut dihasilkan dalam bentuk lukisan. Okey, jadi kita tengok. Contoh dia. Dah habis? Okey, sekian. Itu je lah daripada cikgu untuk tajuk reka bentuk dan teknologi, pengenalan pada reka bentuk dan teknologi. Okey, nanti kita sambung di tajuk lain di hari yang lain lah. Okey. Okey, sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.